Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini 15 hari bulan Januari 2022. Alhamdulillah saya bersama dengan Ustaz Reza Kamaruzzaman yang mewakili Global Ihsan dalam program Jaulah Da'awiyah Akhawiyah Al-Insaniyah ke Yaman, khususnya di Ma'rib di Yaman. Jadi ahlan wa sahlan Ustaz Reza. Ahlan wa sahlan fiik Datuk Abu Anas. Para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah malam ni kita bual bicara tentang satu tempat dalam dunia ini yang masyhur. Sejarahnya masyhur, iaitu Ratu Balqis. Ratu Balqis di Yaman. Namun begitu, orang di sana sekarang ini berada dalam suasana yang kita tak sangka. Kita tak sangka dan kita mungkin tak tahu pun ceritanya. Jadi alhamdulillah saya bersama dengan Ustaz Reza malam ini untuk memberitahu kepada muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, tentang keadaan di sana. Yang Ustaz Reza bila pergi ke sana? Hujung tahun lepas, 2 bulan Disember. Kita kadang-kadang bila sebut tahun lepas tu macam lama sangat. Lama sangat. Orang Kelantan kata lama berdoa. Lama berdoa. Lama berdoa. Lebih kurang 2 minggu lebih kurang lah. Kalau sebut 2 minggu tu baru bunyi dekat. Jadi baru 2 minggu pergi ke sana. Ya. Jadi kita nak dengar lah Ustaz ceritakan kepada kami tentang sebelum keadaan sana tu kita nak cerita bagaimana perjalanan dari Malaysia nak sampai ke Ma'rib yang Yaman ni. Biasa orang pergi Yaman ni pergi Sana'a. Betul. Ataupun pergi ke Tarim. Betul. Tapi Ma'rib ni jarang cerita. Betul. Apakah, bagaimana nak sampai di sana? Dan mungkin Ustaz boleh cerita juga kita tentang suasana umat Islam di sana. Baik. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas sambutan Datuk Abu Anas ke atas tim Global, yang pada mulanya saya cuma berkongsi cerita kepada Abu Anas, tapi Abu Anas kata jangan cerita dekat dia seorang, kita cerita kepada orang ramai supaya orang ramai juga dapat merasai mesej-mesej yang cuba kami bawa. Kemudian Datuk dan sedang penonton sekalian, perjalanan ke Ma'rib Yaman, dan mungkin nama Ma'rib ini tidak sinonim dengan masyarakat Malaysia. Seperti mana Datuk kata, mungkin kita selalu dengar Sana'a, kita selalu dengar Tarim, Hadramaut. Tapi Ma'rib ini mungkin satu benda yang kita tidak familiar dengan dia. Yang pertamanya Datuk dan penonton sekalian, perjalanan dari Malaysia ke Yaman itu sendiri memerlukan satu safar yang panjang. Yaman hanya boleh dimasuki melalui Mesir. Ya, masya-Allah. Dan dari Malaysia dia tak ada direct flight ke Mesir. So kita kena pergi satu negara lain. Yang kami pergi adalah Turki. Turki pergi ke Mesir. Mesir barulah kita pergi ke Siun. Siun bil hamzah, Siun. Nah. Kenapa tak masuk Nama-nama baru pelik-pelik ni kena sebut baik-baik lah. Sebab tak ada dengar orang biasa ramai. Siun di bawah wilayah Hadramaut lah dia punya tu. Jadi kenapa mungkin orang tanya tak masuk melalui Sana'a airport dia tutup sekarang dan penguasaan dikuasai penuh oleh militan Houthi. Okey. Jadi Siun itu sendiri perjalanannya ke kota Ma'rib pula mengambil jumlah kilometer lebih kurang 500 kilometer. Bukan highway. Dari airport Siun. Daripada airport Siun. Perjalanan itu bukan macam plus, jadi tak ada tu. Okay. Perjalanan yang kita boleh, memang mungkin tak terbayang sebagian orang, mungkin orang tak tergambar pun kerana kawasan ataupun kita katakan negara perang. Dan tasrih ni berhelai-helai yang kita perlu ada. Kelulusan daripada Kementerian Luar Yaman, kelulusan daripada polis,
dan visa itu sendirilah. Jadi dengan adanya tasrih itu baru kita dibenarkan untuk pergi ke Maghrib dengan 54 checkpoint Masya Allah. askar. Dia panggil nuqtah. Macam mana Ustaz boleh kira satu-satu checkpoint ni? Baik. Benda ni pun tak tergambar lah. Okey Datuk. Pasal masa kita pergi tu, kita ingat tak seberapa banyak. Tetapi nak sampai tu lebih kurang 9 jam lah. Allah. Jadi kita kata banyak betul. Tak apa, balik nanti jangan siapa tidur ataupun gila shift lah. Kira checkpoint tu ada berapa. Dan daripada Maghrib kita kira balik sampai tu memang 54 checkpoint askar. Masya Allah. Dan sampai ke Maghrib ini, kalau boleh saya cerita sikit Datuk dan Betul, penonton kita sekalian. nak dengar ni. Maghrib ini sebelum peperangan, kita katakan peperangan antara mereka, antara militan Houthi dan kerajaan pemerintah, ataupun nama sekarang ni dipanggil Jaish Syar'i. Jumlah penduduk di Maghrib lebih kurang populasinya seramai ataupun sebanyak 350,000. Peperangan berlaku, tentera Houthi merampas sebahagian-sebahagian tempat, dan kini jumlah jadi bila dah dirampas tu, orang lari ke Maghrib. Oh. Okay, dipanggil nazihin. Kalau di Syria mungkin kita panggil lajiin, yang berhijrah ke luar negara. Tetapi ini pelarian yang melarikan diri di dalam negara mereka sendiri di Maghrib, dan kini populasi yang ada di Maghrib seramai 3.5 juta. Asalnya berapa tadi? 350,000. Berapa ratus kali kan dah tu? Berganda-ganda. Daripada 300 jadi 3 juta. Betul. Jadi betul Datuk. Jadi apa yang kita boleh bayangkan, pembangunan, kemudahan infrastruktur dan sebagainya, ekonomi, peluang pekerjaan yang hanya tersedia untuk 350 rakyat kan, dan dimuatkan dan dipenuhkan dengan 3.5 juta. Masya Allah. Jadi itu di Kota Maghrib. Maknanya itulah para jemaah sekalian, cabaran nak sampai. Cabaran nak sampai. Cabaran nak sampai ke Maghrib. InsyaAllah kita kata jazakallahu khairah. Mana ada pemuda-pemuda kita dari Malaysia sampai ke sana. Ada yang pergi ke Palestin, ada yang pergi ke Sudan, ada yang pergi ke negara Afrika. Alhamdulillah, merata umat Islam dulu. Ini sampai ke mana-mana. Dan sebelum PKP dulu saya sendiri ke Jepun, ke Osaka. Masya Allah. Dan bercita-cita juga kalau Ustaz Reza nak bawa ke Yaman sekali. Nak sangat. Setelah kita betulkan kita punya giapok dulu. Masya-Allah, tabarakallah. Kalau tak betul ni tak boleh pergi. InsyaAllah. Dengan 54 checkpoint tu berat. Pengalaman anda naik bukit Gua Sur, tempat Nabi kita bersembunyi. 8 je checkpoint. Masya-Allah. Checkpoint apa tahu? Ni yang orang Pakistan duk buat baiki tangga. Ya, ya. Setiap kali naik tu. Malaysia kita letak 1 riyal tak mau. 5. Sebab dia tahu orang Malaysia kaya. Rupanya di sana ada 54 checkpoint. Baik, para penonton sekalian, kita rasa nak tahulah apa sebabnya Ustaz dan tim global tim lokal Ihsan ni memilih nak pergi ke sana tu. Kita tahu dengan susahnya perjalanan yang bukannya selesa, tapi kenapa pilih Maghrib sebagai destinasi kita mencari hamba ibadah, hamba-hamba Allah yang kita nak bantu. Banyak lagi tempat lain. Silakan. Betul Datuk. Terima kasih Datuk. Baik, mengapa Yaman ataupun kita spesifikkan Maghrib itu sendiri menjadi destinasi global Ihsan untuk menjadi perantaraan saudara-saudara kita di Malaysia untuk menyampaikan ataupun mendirikan ataupun menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudara kita di Maghrib sana. Yang pertamanya, kalau kita lihat statistik PBB, mereka mengatakan Yaman itu sendiri merupakan sebuah negara yang memiliki krisis kemanusiaan yang terburuk sekarang ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, maknanya dalam angka PBB terburuk. Terburuk. Kita duk nampak Syria dulu. Betul. Betul. Dan kami selepas pergi ke Yaman ini, kami pergi ke Syria. Tu kena siri kedua. Kena kedua. Ada masalah. Kedua. Baik. Itu yang pertama Datuk, krisis terburuk. Kemudian, dan apa yang mungkin kita tak tahu dan mungkin Datuk pun kurang didendangkan, di sana perperangan masih berlaku.
Di Ma'rib itu sendiri, bandar yang kami duduki, peperangan hanya 10 km je daripada lokasi kami. Masya Allah. Jadi di hotel kami tu, kalau nak cerita nak pengalaman kita dah, Silakan. tidur malam tu dengar bum 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 bum, kata bum, bum, bum. Boleh lena tidur. Ngantuk tidur juga. letih dari pagi buat kerja masa tu memang penat memang, tapi kita terjaga dengan dengaran dentuman dan tembakan tersebut lah. Dan suasana pemuda di sana masing-masing memang pegang Kalashnikov. Kanak-kanaknya kita tengok kedai makan pun kadang-kadang kalau macam kita pergi Saudi ke Datuk, okey pergi ke Jordan ke, kita nampak orang ni kita rajin nak bagi salam kan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sana kita macam tak berani nak bagi salam. Pasal atas meja makan dia orang semua senapang. Oi. Kita takut. Budak-budak pun senapang. Seolah-olah bagi mereka biar baju tu tak berapa kemas, yang penting senapang mereka berkilat. Oh. Mereka kita katakan standby. Ada jeep dekat sana yang ada speaker yang bila-bila masa sahaja akan mengumumkan jahizu, siap sedia. Apabila tentera Houthi ataupun militan Houthi dah hampiri, rakyat yang memikul senjata mereka turut pergi untuk berhadapan dengan Houthi. Makna rakyat tu orang awam, bukan tentera. Bukan tentera, orang awam. Sebagian dalam hadis wa idza stumfirtum famfiru. Betul, Kan? Dalam betul. hadis Nabi kata bila dikerahkan berangkat semua. pergi. Mana dia orang tu ready. Betul. Allahu akbar. Dan konsep mereka mengatakan ini atas dasar mempertahankan akidah mereka. Bukan sekadar tanah air, bukan sekadar bangsa mereka, tetapi akidah. Apabila mereka tidak rela mengorbankan diri, jangan akidah. Pasal Houthi akan apabila mereka memerintah, mereka akan merubah akidah yang sedia ada. Ustaz banyak sebut Houthi, mungkin para penonton nak tahu Houthi itu jenis apa? Jenis apa? Apa pegangan dia? Baik, secara umumnya lah kita pun tak panggil askar Houthi. Kita katakan militan. Militan yang penjahat. Mereka melakukan peperangan tanpa mengikut undang-undang negara dunia. Okay? Dan seperti mana kita tahu, mereka ini adalah Syiah Houthi ataupun Houthi ni kita panggil Syiah Houthi yang dibiayai penuh oleh kerajaan Iran dan sekutunya. Dan bayangkan juga kalau Jaish Askari ini seorang kesendirian, berseorangan, dan ini lagi yang menyedihkan kita, Datuk. Ya. Maksudnya untuk mempertahankan akidah, mereka menggadaikan nyawa mereka. Kanak-kanak pegang senapang. Apabila siren bunyi, seruan dipanggil, mereka turun. Okay. Jadi apabila kita katakan juga, Datuk, peperangan sedang berlaku, sudah tentu statistik kecederaan. Dia kalau kita kata, Datuk, negara miskin, dia satu level miskin lah, Datuk. Dia tak ada makan, tak ada rumah yang baik. Tetapi mereka ini miskin, perang, penyakit, cedera, tak ada makan, tak ada tempat tinggal. Maksudnya kalau pepatah Melayu mengatakan sudah jatuh di timba tangga, ini kita tak tahu apa lagi nak dikenakan dengan pepatah tu. Terlampau teruk. Kanak-kanaknya, wanita-wanita mereka. Dan di situlah kami rasakan kami kena memilih ataupun memindahkan fokus kami sebelum ini kepada negara yang lain, kepada Ma'rib Yaman, untuk sama-sama kita mencakna akan perkara ini, pasal seolah-olah tak kedengaran di Malaysia ni. Oh, ingat Yaman ni perang biasa, tapi ianya bukan sedemikian. Maknanya macam mana Glokal boleh dapat kesan tu tempat tu? Asalnya Baik. dia tahu. Okey, bila kita tahu saja Yaman secara umum, kita ingat Yaman adalah Yaman macam umum lah. Hadramaut dia tidak terkesan dengan perang. Okey, tidak terkesan dengan perang. Allah Taala alam sebab apa. Jadi alhamdulillah kami juga mempunyai hubungan rakan kontak Allah Yazgirul Khair, saudara Munir dan saudara Salim daripada Wusulul Insan Yaman. Mereka memang orang yang terbabit secara direct dalam menguruskan misi-misi bantuan dan kebajikan dan kemanusiaan di Yaman ini. Alhamdulillah kami NGO di sana. NGO yang terbesar di Yaman yang bergerak lah sekarang ni. Mana Glokal ni akan join NGO ni lah. Kami bekerjasama dengan mereka. Maknanya dari mana dana-dana yang kita kumpul ni, insya-Allah
akan sampai dengan baik. akan sampai dengan baik. InsyaAllah itu kami sangat yakin, dan kami dah duduk dengan mereka lebih kurang seminggu, dan apa yang kami berpuas hati, mereka ini mutadayin, multazim. Masya Allah. Di office mereka sembahyang 5 waktu jemaah, ramai-ramai semua. Maksudnya jarang lah kalau kita jumpa kawan ataupun orang-orang Arab yang macam tu. Jadi dia orang yang memberikan kita maklumat lebih tentang Ma'arif, dan dia orang yang mengaturkan segala kelulusan, segala permit dan lokasi-lokasi yang dilawati di Ma'arif, dan apa keperluan yang mendesak di sana. So mereka, berdasarkan itu kami menerima maklumat yang kita katakan yang sepatutnya kami terima, maklumat yang sangat penting. Itulah di antara kepentingan bila kita nak pergi ke tempat orang, sebagaimana yang dikatakan udkhulu min abwabiha, kan? Masuk melalui pintu. Mana kalau kita nak pergi beri bantuan kepada mana-mana negara, kalau boleh kita join, kita kerjasama dengan NGO tempatan. Betul. Baru dia tahu lokasi kita nak pergi, keutamaan, aulawiyat apa yang kita nak buat, yang sepatutnya kita buat. Betul. Jadi kita tak boleh seronok seorang, mentangkan kita boleh isi barang-barang, kita angkut pergi. Bila sampai di sana, tak tahu, rempuh masuk kawasan, mungkin orang di tempat yang sana pun tak selesa, ataupun kita tak selamat. Betul, betul. Jadi Alhamdulillah, ini di antara ketelitian ataupun peluang yang kita ambil dalam misi dakwah ke Ma'arif. Baik, tadi kita sebut mangsa peperangan. Bila berlaku peperangan, yang jadi mangsa dua ya. Sama ada dia mati, selesailah. Untuk kita orang yang masih hidup, bawa jenazah, letak dalam kubur, dia pergi bertemu dengan Allah dalam suasana yang mereka lalui. Tetapi orang yang masih hidup, yang perlu pada bantuan, sama ada makanan, ubat-ubatan, ataupun banyak lagi perkara yang patut kita bantu. Jadi nampaknya macam sahabat kita di Gloucester ni, apa yang kita nak tumpukan, bantuan apa yang kita nak bawa ke Ma'arif nanti. Maknanya fokus kita lah. Kalau kita nak fokus semua, tak terpikul kita. Betul. Kan? Biarlah NGO lain bagi yang ni, kita bagi yang ni. Sama-sama dia panggil lengkap melengkapi. Ba'duha min ba'd. Yashuddu ba'duhu ba'd. Dalam hadis Nabi SAW kata, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Orang mukmin sama mukmin tu seperti satu batu-bata binaan yang masih kukuh, kuat memperkuatkan. Mana kalau kita bawa makanan, orang lain bawa ubat. Kita bawa ubat, orang lain bawa pakaian. Jadi NGO mesti kerjasama. Jangan, tak boleh kita dakwa, kami yang buat yang terbaik, orang tu buat tak baik. Habis kalau macam ni punya perjalanan, yang jadi mangsanya, mangsa itulah. Jadi kita minta Ustaz Reza terangkan kepada para jemaah kita ni, antara projek-projek ataupun program yang kita cuba nak bawa ke sana. Fadhal. Baik, terima kasih Datuk. Di antara projek-projek ini mungkin kita ada lakarkan projek yang jangka masa pendek dan projek yang jangka masa panjang. Dan apabila Datuk cakap tadi mangsa-mangsanya mengenai peperangan, dan sudah tentu kita katakan yang kritikal adalah mengenai misi menyelamatkan nyawa. Misi menyelamatkan nyawa. Alhamdulillah kami diberikan peluang sebesar-besarnya oleh mereka di sana untuk menonton dan melihat apa saja yang kami inginkan. Apa yang menyedihkan, Datuk? Kita katakan, saya sendiri katakan, hati kita rabak, Datuk, koyak. Masya Allah. Mangsa-mangsa tentera Muslim kita yang tercedera ketika mana ma'rakah tersebut. Ada yang putus tangan, ada putus kaki, ada tercedera lumpuh, ada yang mempunyai anggota untuk hidup sahaja. Maksudnya yang penting-penting ada, kaki dua dah tak ada, tangan dah tak ada. Mereka ini ditempatkan di dalam satu stadium. Duduk dalam stadium lah tu. Macam pusat kuarantin gitu. Macam pusat kuarantin. Masya-Allah. Rupanya stadium ni bukan untuk kuarantin boleh dan sebagainya lah. Jadi memang duduk dalam satu stadium tanpa ada rawatan doktor,
tanpa ada penjagaan yang kita katakan mungkin painkiller ke air ke yang nak masuk istilah kedoktoran ni kita pun tak kerti dah tu. Hospital punya istilah ni. Dan mereka tidur di atas lantai, menahan sakit dan menunggu kesembuhan Atau mati. ataupun mati. Tim lokal masuk, alhamdulillah. Dan kita memang tengok masing-masing dah ada dah. Kalau kita sini masing-masing ada phone dah tu. Oh. Mereka sana masing-masing ada kaki palsu, masing-masing ada tangan palsu untuk mereka cuba meneruskan hidup tanpa menyusahkan orang lain. Nak pergi perang dah tak boleh dah. Jadi kalau saya katakan perkara ini, kalau kita berikan sedikit masa kita untuk memahami kepentingan nyawa dan kita boleh mempercepatkan projek ini. Kerana nyawa bermain dengan masa. Ya. Lambat mereka akan pergi. Kalau mungkin cepat, kita boleh menyelamatkan. So yang pertama kita katakan, yang paling darurat adalah isu nyawa di sana. Itu baru kita bercakap tentang konteks mangsa peperangan. Belum lagi Yaman yang dikenali dengan jumlah kanak-kanak malnutrisi. Mungkin orang tak faham malnutrisinya tu. Ya. Orang tengok gambar mungkin dia faham. Malnutrisi ni satu penyakit budak-budak yang kurang zat makanan. Yang kalau kita dulu kenal di Somalia, perutnya membusung, buncit, kepala besar, tangan tak diisi, tulang. 2.3 juta kanak-kanak Yaman, anak-anak kita di Yaman, mereka menghidapi malnutrisi. Kedua, peperangan, malnutrisi, dan sudah tentu kalau kita tengok di sini pun, Datuk, di KB ke di Kuala Kerai, cuba duduk depan klinik. Berapa pasien yang masuk setiap hari? Anak sakit asma, anak batuk, anak demam, anak kena air panas, anak kena kuali. Itu satu tempat yang kecil kita katakan, tetapi jumlah pasien yang ramai. Bagaimana negara Yaman yang miskin, makan tak ada, zat tak ada, kebersihan tak ada. Ini yang kita katakan keutamaan yang kita fokuskan. Kerana kalau kita katakan masalah kebuluran ataupun kelaparan ni paling darurat. Dia orang mungkin boleh cari akar kayu, boleh lagi lah telan apa-apa sikit. Tetapi nyawa lambat hilang. Dan kita tahu macam mana fadilat besarnya untuk menyelamatkan nyawa orang, yang seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang menyelamatkan seorang nyawa, satu nyawa, seperti mana fakaan nama ahyan nafs jami'ah. Jadi pada saya, Datuk, projek yang cuba Global Ihsan lakarkan, ianya bukan hanya memberi manfaat kepada ataupun bantuan kepada saudara-saudara kita di Yaman, tetapi ianya juga membuka ruang dan peluang yang sangat besar bagi penderma-penderma ataupun sidang penonton untuk memberikan bantuan dengan fadilat menghidupkan keseluruhan nyawa di dunia ini. So, apa yang kita katakan juga, Datuk, di Ma'rib ini dia ada satu hospital namanya Mashfa Al-Kara. Mashfa Al-Kara. Hospital Kara. Hospital Kara. Alhamdulillah, seperti kita kata tadi, tim lokal ni diberikan apa kita nak pergi hospital, dibawa. Nak pergi tengok orang dalam stadium, dia bawa. Dia bawa. Alhamdulillah, itu satu kesyukuran yang kami ucapkan lah. Alhamdulillah, setengah hari kami berada di hospital tersebut. Sekali lagi, kebetulan dalam misi kali ini ada dua akhwat, ada dua wanita yang bersama kita. Jadi kerja kami ni agak susah sikit sebab tim doktor lagi. Isteri kepada doktor, tapi dia gerti juga lah bab kedoktoran tu. Jadi apa yang kita suka nak tunggu dia habis menangis tu, Datuk. Masya-Allah. Pergi jumpa orang ni, saat dia menangis. Pergi jumpa, saat menangis. Jumpa menangis. Kita laki nak cepat. Jadi kita pun tahan. Datuk, kalau Datuk kenal Hadi, Ustaz Hadi, kita jual buku. Saya tak sangka lah dia punya hati pun berbunga-bunga juga. Ada satu kes masa tu, saya tengah menggendong bayi malnutrisi, umur setahun lebih, beratnya 2,5 kilo. Setahun 2,5 kilo berat. Gambar-gambar orangnya ada ke dalam Facebook lokal? Kita akan update, Datuk. Kita akan share. Takut ada jemaah kita nak tengok lah. Kita akan berikan. Yang telah ditengok oleh Betul. tim kita ni. Betul. Sahabat-sahabat kita nak tengok juga. Betul. Apa yang kita akan kongsikan. Sebab kata sebagaimana cerita Nabi Musa, laisal mukhbar kal muayyanah. Tak sama dengan tengok. Betul.
Tak sama dengan tengok. Nabi Musa bila dengar Bani Israel sembah lembu, dia sabar lagi. Bila dia balik tengok, campak dia punya alwah. Jadi kita kalau boleh, gambar-gambar itu dipamerkan lah. Walaupun kalau gambar yang tak, orang panggil tak sesuai, kita blurkan sikit. Ya, betul. Baik, teruskan. Okey, situ Ustaz Hadi ni tadi. Ada kes 1 tahun, 2 kilo saya pegang. Saya minta Ustaz Hadi tolong ambilkan gambar. Dia ambil Umur setahun, 2 kilo. 2 kilo lebih. 2 kilo lebih. Dia ambil gambar. Lepas tu saya cari, dah tak ada lah. Mana Hadi ni? Rupanya dia keluar daripada kemah tu, dia menangis. Masya Allah. Nangis. Jadi, mungkin cerita ni, kita boleh cerita lah. Gambaran macam Datuk kata tadi tu. Hati susah, berat sebenarnya nak tak tahu, kita pusing, tak tahu macam mana nak selesaikan masalah. Dan of course, kita tak boleh nak selesaikan semua masalah pun. Tetapi mungkin, dengan kerjasama saudara-saudara kita di Malaysia, kita boleh fokuskan tentang isu hospital di sana. Hospital Kara yang kita sebut sebentar tadi, kita pergi. Hospital ini dibina oleh kerajaan yang dulu untuk menampung kes populasi 350,000 orang tadilah. So sekarang kita An-Nazihin telah meningkat sehingga 3.5 juta dan hospital yang sama. ICU di hospital tersebut hanya menempatkan 11 katil sahaja. Dan ward kanak-kanak, Maknanya di kawasan Mari sebuah tu hospital. itu yang kita nampak hospital yang boleh operasi dengan kelengkapan baik lah. Ada satu lagi kecil. Ada Mana hospital besar dia tu. Hospital besar. Ada sebelah katil ICU. Dengan peperangan dan sebagainya lah. ICU 11 katil sahaja. Dan ward kanak-kanak pula ada 6 katil sahaja. Jadi ini setelah kami lihat, kami sangat-sangat terpanggil untuk memfokuskan secara serius dalam membantu dan membina, kita katakan, projek pembinaan pembesaran hospital Kara di Yaman. Yang insya-Allah kita ada plan dia, Datuk, semua. Kita akan kongsikan juga secara detailnya apa yang kita nak buat, berapa tingkat yang kita nak dirikan, berapa katil tambahan yang kita boleh masukkan. Sekurang-kurangnya insya-Allah, mengikut kata Naib Mudir Dr. Nasir di sana, cukup untuk menampung Ma'arib punya tanggungan. Insya-Allah. InsyaAllah. Itulah hasil daripada peperangan. Keruntuhan, kerusakan, kematian, kesakitan. Mana kita banyaklah berdoa kepada Allah SWT supaya negara kita yang masih lagi aman damai ini mesti perkukuhkan kesatuan umat Islam, supaya kita kuat. Yaman ni, orang tanya ni Ustaz, Yaman tu dia balah dengan siapa? Dia kelahi dengan siapa? Orang luar tak masuk Yaman. Sama-sama dia tu. Dia tu tentera Houthi tu. Syiah. Syiah ni dia akan berkelahi dengan Ahlus Sunnah. Jadi kita kena faham. Itu di antara kedudukan Syiah dengan Ahlus Sunnah. Kita di sini cuba-cuba pula nak berlemah lembut, nak bertakrib dengan Syiah, dengan apa. Itu yang jadi permasalahan kepada kita, memberi kesedaran kepada masyarakat tentang puak Syiah. Mungkin setahun dua baru ni kita dengar kan, bom Houthi ni yang lancar ke arah Mekah, ke arah Mekah, ke arah tanah haram. Houthi dia lancarkan bom roket ke sana. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, kemudian persiapan tentera Arab Saudi dapat menangkis jatuhkan bom itu. Dan di kawasan sempadan di Riyadh dan sebagainya dalam ketakutan. Sekarang ni pun mereka masih berjaga-jaga. Maknanya peperangan, kita nak kata peperangan saudara, kalau saudara tak kelahi pula. Innamal mu'minuna ikhwatun, saudara mana ada kelahi. Tapi ini peperangan di dalam negara itu sendiri. Jadi para penonton sekalian, jadi kita jelaslah kepada kita daripada Ustaz Reza tadi bahawa di antara projek yang kita nak lakukan ini, nak laksanakan ini, iaitulah projek membina ataupun menambah bangunan hospital Kara di Ma'arib. Berapa lebih kurang belanja yang dianggarkan? Anggaran kos yang kita
kita dapat adalah lebih kurang 2 juta ringgit sahaja. 2 juta ringgit. Makna kos ini diperlukan insya-Allah dalam 2 juta ringgit. Rasa-rasanya tuan-tuan dan puan-puan, mampu tak kita bersama dengan tim ini untuk dapatkan dana ini dan kita cepat-cepat boleh siapkan binaan hospital ini untuk keperluan umat Islam di sana yang sangat-sangat memerlukan masalah ini. Kita tak nafikan masalah makanan, masalah kekurangan zat apa tadi, besar perut daripada kepala, besar kepala daripada lutut kata orang. Betul. Makanan pun perlu, hospital. Cuma setiap apa ni, likulli maqam maqalah. Mana projek yang kita nak buat ni projek kesihatan, projek hospital. Baik, para jemaah sekalian, kalau kita nak fikir duit, saya selalu ulang kata-kata yang selalu anda ulang lah. Kita kata kita dengan dunia ni dua ya. Sama ada kita tinggal dunia, mana kita mati dulu, atau dunia tinggal kita. Mana kalau kita tinggal dunia, harta kita menjadi milik orang lain. Harta di kita jadi milik orang lain. Kalau anak kita, cucu kita ada ihsan ke 19, dia sedekah, dia wakaf, niat ke ayah dia, mak dia, nenek dia, opah dia, atuk dia. Itu ihsan dia. Betul. Kalau dia tak nak bagi, itu sudah jadi pusaka dia. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, manusia bercakap, mali, mali. Hartaku, hartaku. Nabi kata, hartamu, apa yang kau makan yang telah habis. Apa yang kau pakai yang telah lusuh. Apa yang telah engkau infakkan. Itu harta kamu. Kau nama saya. Geran tanah nama saya. Geran bangunan nama saya. Nama saya setakat ni je. Kalau saya sudah dapat surat kematian nanti, semua otomatik nama saya bertukar. Sebagaimana kata pendakwah, di antara perkara yang pertama ditarik daripada seorang itu, nama dia. Contoh orang ni nama Mamat. Mamat mati. Orang mari rumah dia, tak kata dah, mana Mamat? Lah, mana mayat? Mana jenazah? Maknanya daripada nama Mamat, sudah bertukar kepada mayat atau jenazah. Nak pergi mana tu? Nak pergi ziarah mayat. Siapa rumah dia? Orang tanya, mak duduk mana? Tak. Mana mayat? Tuan-tuan, kita dengan kematian sangat dekat. Lebih-lebih lagi zaman kita hari ni. Zaman Covid ni, kita tak tahu. Kejap-kejap tengok, orang tu mati. Kejap tengok, orang ni mati. Dah tak ada kawan kita dah. Orang tu mati, orang ni mati. Jadi, macam mana kita nak jadikan harta kita milik kita? Itu yang orang cerdik. Maka Nabi sebut tadi, yang kita pakai, yang kita makan, yang kita sedekah. Sekarang ini di antara peluang yang besar, ruang yang dibuka selain daripada tempat-tempat lain yang telah kita infak, inilah kita nak buat. Sebagaimana hadis ayat yang dibaca tadi, siapa dia boleh hidupkan seorang manusia faka'annama ahyan nasa jami'an. Seolah-olah dia boleh hidupkan seluruh manusia. Maknanya hospital ini, bila kita beri bantuan, insya-Allah ittikhazul asbab, mengambil sebab. Yalah, kalau nak mati, matilah. Duduk hospital mati, doktor pun mati. Tapi sebab-sebab kesembuhan itu ada di situ. Ada di mana? Ada di tempat, sebab tu orang Arab panggil mashfa, tempat kesembuhan. Mustashfa, itu bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Melayu lain pun dia patut rumah sakit. Rumah sakit je. Nak sakit di situlah, rumah sakit. Baiklah. Jadi oleh kerana masa kita pun sudah menghampiri waktunya, jadi boleh Ustaz Reza sebutkan tentang projek ini dan bagaimana cara saluran untuk para penderma kita yang saya yakin sudah pun bersedia untuk menyalurkan bantuan ini. Silakan Ustaz Reza. Terima kasih Datuk. Tuan-tuan dan perempuan, daripada dasar lubuk hati kami, tim Global Ihsan, Pertubuhan Global Ihsan Malaysia,
kami membuka peluang untuk bersama-sama kita berinfak dan menjayakan Boleh tulis nombor. projek pembinaan pembesaran hospital Kara ini secepat mungkin dan sesegera mungkin. Bagaimana untuk sumbang, mungkin setakat ini Tulis account ni. boleh cuba tengok akaun sekejap. Pinkan, kita minta apa Ustaz Hadi ada tu untuk pinkan nombor akaun di ruang komen Facebook. Itu, ataupun tuan-tuan boleh melayari Facebook Global Ihsan. Global Ihsan, di sana telah dipin nombor akaun, dan insya-Allah kita juga akan di poster Datuk tadi pun telah tertera nombor akaun, dan insya-Allah kempen seterusnya juga kita akan war-warkan, dan mungkin Datuk boleh maklumkan juga temu janji kita seterusnya. Boleh. Bila? 19 Januari 2022, hari Rabu, pada masa 9.30 malam, untuk kita membuat sebuah forum lagi bersama Dato' Abu Anas, Dr. Rozaimi Ramli dan saya sendiri. Pada forum itu kita akan perincikan dengan lebih, kita katakan lebih detail, Datuk, tentang perkara-perkara yang tidak didendangkan di Malaysia ini, tetapi ianya masih berlaku dan bergegar di bumi Yaman. Sekadar itu, Datuk. Ya. Jadi alhamdulillah muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, terima kasih kepada Ustaz Reza yang orang panggil syahidu ayan lah. Dia sendiri pergi tengok dan dia buat balik projek ini kepada kita untuk membuka peluang dan ruang yang kita pun tak sangka. Fulus ataupun harta kita akan sampai ke sana untuk membantu umat Islam di Ma'arib, di Yaman, dalam projek misi ukhuwah dan kemanusiaan. Kadang-kadang disebut manusia saja, kita kata kita ada satu tahap lagi, ukhuwah Islamiah. Betul. Sebab kebanyakan orang ramai ini Muslim, orang Yaman. Dan kita kena ingat, pendakwah-pendakwah yang mari sampai ke Malaysia, yang bawa Islam ke Malaysia, ke menanjung tanah Melayu ni pun melalui orang Yaman. Dan jasa mereka ada, sumbangan mereka ada. Kita juga nak beri sumbangan kita kepada mereka apabila mereka memerlukan. Jadi itu je lah. Ada apa lagi? Tak ada. Saya mengucapkan jazakallahu khair kepada Datuk atas bantuan penerimaan yang diberi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran yang besar pahala buat Datuk dan penonton-penonton sekalian. Dan saya berdoa agar projek ini insya-Allah sama-sama, bukan kita bawa nama siapa-siapa, Datuk, tidak nama saya, tidak nama Datuk, tidak nama tuan-tuan dan perempuan, tetapi ini merupakan misi seperti mana yang Datuk katakan, kemanusiaan dan persaudaraan iman kita terhadap saudara-saudara kita di Yaman. Terima kasih, Datuk. Baiklah, itu sajalah para penonton sekalian. Alhamdulillah, saya ucapkan jazakumullah khairah kerana bersama dalam bual bicara kita pada kali ini. Dan insya-Allah jadual-jadual kuliah kita seperti biasa, setelah tamat PKP dengan fasa 4 ini berubah daripada jadual tetap kepada jadual yang berkala. Ada baca kitab, ada forum, ada kuliah umum, dan begitulah keadaannya. Kita pelbagaikan. Mudah-mudahan manfaat ini sampai, maklumat sudah sampai. Kita pilihlah jalan untuk menyertai misi apa saja bantuan yang kita boleh sampaikan. Pelbagai. Ada orang bawa ke Palestin, ke Syam, ke Afrika, ke Jepun. Sekurang-kurangnya saham kita ada di mana-mana. Sebagaimana kita dianjurkan solat sunat, ubah tempat. Bukan gitu? Lepas solat fardu kita dianjurkan supaya kita berpindah tempat untuk solat sunat. Kenapa? Sebagai tanda, di sini tempat sujud, sini tempat sujud. Kita pun pelbagaikan bantuan kita di Yaman, di Tanah Haram,
di apa ni, di Palestin, di Syam, di mana-mana saja, di Myanmar, di mana saja tempat diperlukan, di situ sampainya bantuan kita. Alhamdulillah. Saya mengatakan Allahu Akbar. Di mana ada orang perlu, biarlah di situ sampainya bantuan kita. Di mana ada tabung-tabung, saham-saham untuk bekalan ke akhirat, disitulah yang kita sampaikan sumbangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Allah berkati keluarga kita dan berkati harta benda yang dipinjamkan kepada kita ini, insya-Allah. Amin. Jadi terima kasih kepada Ustaz Reza dan tim Glokal yang hadir, muslimin dan muslimat yang bersama dalam bual bicara kita ini. Sekian, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insya-Allah satu lagi forum. Oh, Ahmad bawa Masya Allah. sumbangan yang pertama daripada Ahmad untuk Yaman. Masya Allah. Jazakallah khair. Ahmad, Jazakallah khair. ta'ala Ahmad. Allah ya'awad alaih. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.